Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini saya ingin menyambung perbincangan berkaitan dengan politik Islam dan politik kepatian yang telah saya bincang semalam. Kita tunggu, kita minta bantuan sahabat yang hadir dalam live untuk membantu untuk dikongsikan, kita share perbahasan ini untuk keperluan bersama ataupun untuk ilmu bersama, insya-Allah. Semalam yang saya bincang tentang politik kepatian, saya mulakan dengan kerangka kerajaan Malaysia. Kerangka kerajaan Malaysia menurut Perlembagaan Malaysia, Islam agama persekutuan. Itu artikel 3 dalam Perlembagaan Persekutuan, dengan merujuk kepada sejarah pembentukan kerajaan-kerajaan negeri, 9 buah negeri yang bergabung membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Untuk itu saya katakan bahawa Malaysia adalah negara Islam kerana telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Bukannya agama rasmi, tapi agama pada persekutuan. Ada beza antara agama rasmi dengan agama persekutuan. Agama persekutuan menggambarkan bahawa segala kerangka bernegara rujukannya adalah Islam. Kerana itu yang tinggal pada kita, anak negeri, anak negara merdeka, ialah memberi makna yang tepat terhadap Islam dalam perlembagaan tadi. Jangan kita mentafsirkan Islam dengan makna yang sempit, hanya merujuk kepada Islam dari sudut ibadat saja, tapi Islam yang menyeluruh, melibatkan syariat ibadat, syariat munakahat atau kekeluargaan, syariat muamalat, syariat perundangan, kehakiman, masalah perundangan jenayah, dan juga syariat melibatkan politik kenegaraan dalam Islam atau politik Islam. Dan juga Islam bukannya melibatkan syariat, tapi Islam berasaskan akidah dan juga akhlak Islam. Itu telah saya hurai semalam. Kesimpulannya ialah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai Muslim memberi makna yang benar dan tepat dan betul tentang terhadap makna Islam agama persekutuan. Dan tafsiran yang tepat dan betul itu perlu kita terjemahkan menerusi berbagai undang-undang dan enactment yang kita buat di peringkat persekutuan atau peringkat negeri. Kalau peringkat persekutuan kita panggil akta, peringkat negeri kita panggil enactment, untuk kita memberi makna yang lebih mendalam terhadap Islam. Itu tanggungjawab kita bersama. Maksudnya ahli-ahli parlimen yang menjadi ahli parlimen di Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Undangan Negeri yang menjadi wakil rakyat di peringkat negeri mempunyai tanggungjawab untuk memberi tafsiran yang lebih menyeluruh tentang makna Islam dalam perlembagaan menerusi undang-undang yang dibentangkan di peringkat parlimen dan juga di peringkat negeri. Itu tanggungjawab ahli parlimen dan juga tanggungjawab ahli Dewan Undangan Negeri. Namun secara umumnya saya nyatakan bahawa yang perlu kita sempurnakan lagi dari sudut perundangannya tidak banyak. Saya dah sebut semalam tentang ibadatnya telah kita laksanakan, sudut muamalatnya telah kita laksanakan, munakat untuk sementara lagi, tinggal lagi sedikit dari sudut perundangan jenayah. Adapun lain pada itu adalah prinsip-prinsip Islam yang global yang perlu kita terapkan menjadi dasar kepada bernegara. Prinsip-prinsip Islam, keadilan sejagat, integriti dan sebagainya. Dalam politik kenegaraan kita boleh ambil manfaat daripada kalangan para alim ulama berkaitan politik Islam yang secara umumnya bagi saya telah dilaksanakan dalam negara kita Malaysia. Tinggal lagi kita menyempurnakan. Saya suka guna istilah menyempurnakan
mana-mana yang kurang dan lemah dalam negara kita untuk memastikan bahawa kita adalah negara yang terbaik dari sudut rujukan Islam dan amalan Islam, insya-Allah. Itu kerangka awal yang saya bentang semalam. Politik kepartian. Politik kepartian tentu tidak membangkit kalau kita melihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah ketua bagi negara. Dan semua oleh kerana Nabi adalah ketua negara, dan ada pula piagam Madinah yang meletakkan Islam sebagai rujukan, iaitu bila disebut dalam piagam Madinah, famahma ikhtalaftum fi syai'in fawaradhu ila Allah wa ila Muhammad. Apa sahaja pertelingkahan di kalangan kamu, iaitu rakyat Madinah, maka tempat rujuknya ialah Allah dan juga Muhammad. Itu meletakkan rujukan terhadap Islam dalam perlembagaan Nabi. Maka demikian jugalah kita Malaysia, kita letakkan Islam agama persekutuan. Itu juga satu cara meletakkan rujukan bagi negara. Tinggal lagi bagaimana kita memberi makna terhadap Islam dalam perlembagaan tadi. Dalam konteks kita hari ini, untuk menjadi orang yang berkuasa menguruskan negara negeri, untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh perlembagaan, diwujudkan parti-parti politik. Itu zaman kita. Zaman Nabi SAW, semua telah berada di bawah Nabi SAW, memberi bai'ah kepada Nabi sebagai ketua negara. Sebab itu sebagai ulama' bila bincang tentang kerangka pilihan raya, mereka menganggap bahawa berpilihan raya itu adalah sebahagian daripada konsep memberi bai'ah kepada mereka yang bahkan dilantik menjadi pemerintah. Di zaman Nabi SAW, bila wafat Nabi SAW, segera sahabat berkumpul untuk memilih pemerintah baru bagi negeri Madinah menggantikan Nabi SAW. Lalu akhirnya terpilih sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Berlaku pemilihan. Maka hari ini juga kita melaksanakan pemilihan untuk kita memilih siapa yang patut menjadi bukan ketua negara, tapi ketua pentadbiran, ketua kepada kerajaan. Ketua negara bagi Malaysia adalah Agung, yang di-Pertuan Agong, rujukan kita perlembagaan. Kemudian yang akan mewakili yang di-Pertuan Agong dipanggil kerajaan. Maka dalam pilihan raya adalah untuk memilih kerajaan, memilih orang yang bakal menerajui kerajaan untuk menghurai dan beri makna dan melaksanakan apa sahaja ketetapan dalam perlembagaan Malaysia. Kalau dulu pemilihannya adalah secara kelompok-kelompok, umpamanya di kalangan sahabat Nabi ketika berlaku pemilihan Abu Bakar, ada sahabat yang mencadangkan minna amirun wa minkum amir, kalangan kamu ada pemimpin, kalangan kami ada pemimpin, dengan tujuan supaya umat Islam dipecah dua. Satu kelompok kekal dengan pemimpin mereka kalangan Ansar, satu kelompok kekal dengan pemimpin mereka di kalangan Al-Muhajirin. Lalu Abu Bakar membaca satu ayat daripada surah Al-Hasyr menjelaskan tentang kelebihan orang-orang Ansar dan kelebihan orang Muhajirin seperti disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beri gambaran bahawa tidak boleh berlaku perpecahan kalangan umat Islam. Ketuanya hanya satu saja. Maka akhirnya terpilih sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Samalah kita hari ini berkelompok atau berparti, umpama kelompok Aus, kelompok Khazraj, kelompok Al-Ansar, kelompok Al-Muhajirin. Berparti itu hanyalah satu kelompok-kelompok untuk memilih ketua. Dan setelah dipilih seorang ketua, maka segala ketaatan mesti kepada ketua yang mengetuai kerajaan. Itu adalah konsep Islam. Kerana parti-parti yang ada ini hanyalah wasilah-wasilah bagi memperjuangkan ideologi dan kefahaman masing-masing terhadap politik. Setelah berlaku pilihan raya dan terbentuk kerajaan, maka walak
semua rakyat Malaysia, rakyat bagi sebuah negeri adalah kepada yang memimpin kerajaan tersebut, dengan maksud apa sahaja secara umumnya, apa sahaja kebaikan yang dia buat mesti dibantu, dan apa sahaja kelemahan yang berlaku mesti dibetulkan. Kita mengambil roh dan semangat ucapan Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau ketika dilantik menjadi khalifah, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Hari ini aku telah dilantik menjadi pemimpin kalangan kamu, dan aku bukan orang terbaik kalangan kamu. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau aku melakukan kebaikan maka berilah bantuan kepada saya. Wa in asa'tu faqawimuni, bila aku buat salah maka betulkan aku. Itu adalah satu dasar Islam yang ditekankan kembali atau dihuraikan kembali, dipasakkan kembali oleh Abu Bakar di khalayak sahabat Nabi yang menjadi rakyat. Maka samalah kita hari ini, kita perlu sebut kepada ketua-ketua kerajaan ini, sama ada yang menjadi Perdana Menterinya dibantu oleh menteri-menterinya, yang jadi menteri besarnya dibantu oleh exco-exconya, kita katakan perkara yang sama. Dalam perkara kebaikan yang mereka laksanakan, kita bantu. Dalam perkara yang silap mereka lakukan, kita akan betulkan. Itu adalah tanggungjawab bersama kita berdasarkan konsep amar ma'ruf nahi munkar, suruh buat baik dan larang kemungkaran. Kata ulama yang menguraikan konsep amar ma'ruf iza zahara tarku, suruh buat baik bila mana terzahir meninggalkan, ada yang meninggalkan perkara ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkar, larang munkar iza zahara fa'lu, melarang kemungkaran bila mana terzahir kemungkaran tersebut. Itu konsep amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kita pada hari ini, pasca pilihan raya, yang tinggal pada kita ialah kekal menyatukan umat, satu. Yang kedua, memberikan walak kesetiaan, ketaatan kepada ketua pentadbiran semasa dalam bentuk membantu apa yang elok dan menegur apa yang tidak elok. Itu yang patut berlaku pada kita. Tetapi kalau kita terus berpolitik berpanjangan dan membawa rakyat untuk memberikan ketaatan kepada parti masing-masing sahaja, sehingga meninggalkan ketaatan kepada ketua yang lagi besar, kita ketua bagi kerajaan, itu adalah satu kesilapan yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat dan perpaduan sebagai rakyat dalam sebuah negara dan sebuah negeri. Saya ulang balik perkara ini, sangat penting. Ketaatan kepada ketua-ketua parti adalah ketaatan dalam ruang yang kecil, melibatkan organisasi, anak buah dan ketua mereka. Tetapi ketaatan semua orang, semua ada ahli parti dan ketua parti kepada kerajaan semasa adalah ketaatan yang mesti diberikan dengan ketentuan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurannya ialah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, yang pegang perintah di kalangan kamu. Ini ayat yang menjelaskan bahawa wala diberikan kepada waliul amri, dan ketaatan kepada waliul amri ini terikat dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasul. Kerana itulah Allah sebut ati'u dua kali, ati'ullah sekali, ati'ur rasul dua kali. Tapi bila sampai pada ulul amri, tak diulang perkataan ati'u, hanya berpada dengan dua perkataan ati'u sebelumnya, menunjukkan bahawa ketaatan pada Allah dan Rasul adalah mutlak. Ketaatan pada ulil amri muqayyad, dia terikat kepada sejauh mana ulil amri tersebut taat kepada Allah dan juga Rasul. Tapi ayat itu menggambarkan ketaatan pada tiga, Allah, Rasul dan juga waliul amr. Kenapa? Untuk menjaga kesatuan dan perpaduan saf rakyat bagi sebuah negara, walak kepada ketua negara. Innama waliyukum wa rasuluhu ladzina amanu, dan itu ayat yang kita baca. Walak kita Allah, Rasul dan orang yang beriman, yang menjadi pemerintah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dicarikan ketaatan kepada pemerintah, berlakulah songsang dalam kehidupan masyarakat.
Sebab itu kalau kita baca hadis Nabi SAW yang menyebut sayakunu umara, nanti akan lahir amir-amir, pemerintah-pemerintah yang ramai. Fata'rifunahum, lalu kamu akan memberi atau melaksanakan tugas amar ma'ruf pada mereka, dan juga kamu akan laksanakan tugasan mengingkari kemungkaran mereka. Itu disebut hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Dalam hadis itu bila Nabi sebut tentang konsep hubungan antara rakyat dengan pemerintah, lalu ada sahabat tanya, dan Nabi gambarkan bahawa akan ada pemerintah ini yang melakukan kesilapan. Lalu sahabat kata, afala nuqatiluhum, bolehkah kita memerangi mereka ya Rasulullah? Qala la, kata Nabi, tidak boleh. Tak boleh memerangi pemerintah yang buat silap. Itu konsep Islam. Memerangi bermaksud mengangkat senjata berperang, tak boleh. Tapi yang boleh apa dia? Yang boleh ialah amar ma'ruf nahi munkar menggunakan lidah. Inilah yang disebut hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi. Afdal jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seafdal jihad adalah kalimah yang benar. Jihad, tapi kalimah yang benar di sisi sultanin jair, seorang sultan, seorang pemerintah yang zalim. Pemerintah zalim tak boleh memerangi dengan senjata, kerana boleh menimbulkan pertumpahan darah dan perangan yang panjang, dan bagi ruang untuk musuh masuk ke dalam negara, menguasai negara, kerana hubungan yang letak di kalangan rakyat. Tetapi yang wajib dibuat ialah kalimatu haqqin, kalimah yang benar, bercakap benar di hadapan seorang pemerintah yang zalim. Itu adalah jihad. Disebut Nabi SAW jihad dengan kalimah, bukan jihad bil qital, jihad dengan perang. Kerana jihad dengan perang dengan senjata ini hanya jihad melibatkan orang Islam dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang memerangi orang Islam, yang menyerang negara Islam. Adapun sama Muslim, dia adalah jihad bil kalimah, jihad menggunakan kata-kata dan suara. Meskipun dah ada menyebut hingga kamu dipukul dan sebagainya, tetap bersabar, tetapi tidak boleh melancarkan peperangan. Kerana itulah kita dalam negara kita sendiri pun, dalam bab fiqh, dalam bab hudud, dalam mazhab kita Syafi'i, salah satu antara 7 kategori hudud ialah burah, menjadi pemberontak, al-baghyu, menjadi membuat pemberontakan kerana ia memberi kesan pada negara. Hukumnya ialah hukuman bunuh. Dan hari ini pun kita dalam konteks Malaysia menentang yang di-Pertuan Agong dengan senjata dan sebagainya menggambarkan pemberontakan, hukumnya adalah mati. Itu adalah sebahagian konsep Islam. Artinya tidak boleh memberontak menggunakan senjata, baik menentang yang di-Pertuan Agong atau menentang ketua bagi pentadbiran menggunakan senjata, tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Bahkan Al-Imam Nawawi bahas panjang perkara ini dan menyebut bahawa jumhur ulama, melainkan Mu'tazilah dan Khawarij, jumhur fuqaha menyebut bahawa haram mengangkat senjata menentang pemerintah Muslim yang zalim, kerana untuk menjaga daripada safkud dima, darah yang mengalir. Itu pendapat ataupun itu yang dipegang oleh para alim ulama Islam. Artinya dalam konteks kita hari ini, konteks masa kita, selepas berlaku pilihan raya dan ketika pilihan raya masing-masing mengemukakan calon dan sebagainya untuk ditabik kepada rakyat, maka yang tinggal ialah kembali memberikan ketaatan kepada pemerintah semasa, dan hingga sampai masa nanti kita berpilihan raya semula. Jadi kesilapan kita yang berlaku ialah kemungkinan berlaku pertemuan antara parti-parti politik yang tidak berkesudahan hingga mengganggu urusan untuk menguruskan sebuah negara. Jadi kita ambil kerangka kasar dulu, bagaimana hubungan kita dengan kerajaan. Ada pun parti-parti yang ditubuhkan. Parti-parti ini hanyalah satu kelompok, satu kaedah yang dibuat dalam demokrasi semasa, menawarkan diri untuk menjadi
menawarkan diri untuk menjadi pemerintah atau pentadbir semasa, sama ada sebagai calon bebas atau menerusi pembentukan parti-parti politik. Jadi parti-parti politik yang kita buka adalah satu wasilah untuk kita tampilkan kepada rakyat apa yang kita mahu tawarkan bila menjadi pemerintah. Itu konsep asas yang kita bawa. Maka kalau kita faham konsep ini, dia tak boleh pergi kepada ta'assub yang melampau hingga meletakkan parti adalah segala-galanya, hingga kan bila mana telah tertubuh kerajaan masih lagi berpolitik cara yang sempit, cara yang ta'assub, hingga berlaku perpecahan kalangan rakyat. Kewajipan pemimpin semasa ialah menyatukan umat. Sebagai ketua kerajaan, Perdana Menteri atau Menteri Besar, dia ada kewajipan menyatukan rakyat. Dan pemimpin bagi parti-parti yang ada mempunyai kewajipan untuk kekal menyatukan rakyat, tidak membawa kepada perpecahan kalangan rakyat Malaysia. Ini perkara dasar dan asas yang perlu dipegang dan diketahui bila mana kita berpolitik. Dan itulah yang dikatakan sebagai politik Islam. Kalau kita lihat sedikit sejarah, dalam sejarah politik negara, setelah ditubuhkan parti yang namanya UMNO tahun 46, kemudian ditubuhkan pula satu lagi parti, iaitu Parti PAS pada tahun 51. Bermula sejarah penubuhan Parti Islam se-Malaysia PAS daripada Biro Agama UMNO yang kemudian membentuk satu persatuan Islam, dibuat dua muktamar, dua mesyuarat di Kuala Lumpur, kemudian di Penang, dan akhirnya ditubuhkan Persatuan Islam se-Malaysia yang kemudiannya ditukar menjadi nama Parti Islam se-Malaysia yang dipanggil PAS. Dan bila berlaku pilihan raya tahun 55, PAS mendaftarkan diri sebelumnya sebagai parti politik yang asal adalah sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan, kemudian bertukar menjadi parti politik sebelum PRU ke tahun 55, dan PAS masuk PRU tahun 55 dan menang satu kursi di Kerian, di Perak. Saya baca satu buku menarik tulisan Ustaz Amal Darus, salah seorang tokoh yang mengasaskan PAS di Kelantan dan juga membawa PAS ke negeri Terengganu. Beliau menceritakan tentang bagaimana perubahan berlaku dalam perlembagaan PAS tahun 54. Antara 51 hingga 54, ahli-ahli yang menjadi ahli kepada PAS juga ada ahli daripada UMNO. Berarti berlaku dui keahlian. Lalu mereka pandangan bahawa dui keahlian ini untuk jangka masa panjang tidak bagus untuk pertubuhan, maka dipindah perlembagaan pada tahun 54 dalam muktamar, dalam mesyuarat tahunan, dibuat peraturan baru, iaitu tidak boleh ada dui keahlian. Maka dengan sebab itu almarhum Ustaz Fuad Hassan, pengasas kepada PAS ataupun presiden pertama kepada PAS, telah mengundurkan diri daripada PAS kerana beliau ingin kekal dalam UMNO sebagai ahli kepada UMNO. Dan kemudian tugasannya disambung oleh Dr. Abbas jadi presiden kepada Parti Islam se-Malaysia PAS. Kalau kita lihat kat situ bagaimana hubungan antara dua parti, iaitu UMNO dan juga PAS, adalah hubungan yang baik dan tenang sebelum berlakunya perubahan pindaan, dan saya yakin bahawa hubungan antara dua parti juga kekal baik selepas 54, walaupun telah berlaku pindaan perlembagaan bahawa tidak boleh ada lagi dui kerakyatan. Kita perlu kaji bilakah bermula sejarah pertemuan yang agak keras dan juga keras antara dua parti pada UMNO. Ini perlu satu kajian.
mungkin ada pihak lain yang boleh bercakap tajuk ini. Cuma saya ingin gambarkan bahawa bermula parti-parti ini sebagai parti-parti yang bersaudara, masing-masing mengemukakan pandangan masing-masing untuk menawarkan daripada rakyat. Dan saya yakin pada 65 juga ketika PAS masuk PRU kali pertama, membawa agenda yang sama. Apa agenda yang PAS bawa sekian-sekian, dan agenda UMNO sekian-sekian, dan kekal membawa kebersamaan dalam rakyat dan di kalangan rakyat. Jadi saya nak mengajak untuk kita kembali kepada asas penubuhan parti-parti ini sebagai satu platform yang pelbagai untuk menawarkan diri menjadi kerajaan. Itu asas kepada pembentukan parti-parti ini. Itu dulu untuk siri yang kedua pada kali ini. Saya nak baca sedikit komen yang ada ya. Komen-komen yang nakal saya tak ulas. Okey, itu dulu untuk hari ini. Nanti ada masa dan ruang kita berbincang lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.